Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa yang dah masuk, minta bantuan sama-sama cek suara jelas ataupun tidak, lancar ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi yang dah masuk, saya minta cekkan suara dan kelancaran internet. Sila berikan feedback dulu sebelum saya mulakan. Feedback suara okey ataupun tidak, lancar ataupun tidak internet. Okey, saya ambil tanda like dengan love tu bermaksud lancar ya, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, suara clear. Good to go. Apa khabar semua? Brother Syed Daniel, Abu Aiman, Ibnu Abdul Malik II, Muhammad Nur Hakim, Abu Zar, Abang Wan. Terima kasih bersama. Kita mula sebentar lagi ya, insya-Allah. Ustaz Faizuddin, Saudara Haidi, apa khabar semua? Marizwan, hangat sikit dia punya latar belakang penyampaian saya pada malam ini. Saya tidak sangka begitu hangat. Kamera ke kanan sikit macam kat tengah je ni. Yang lain sila beri feedback. Saya perlu ke kanan, ke tengah sikit, ke atas, ke bawah sikit ke? Ngam suara Ustaz lancar, mantap. Alhamdulillah. Okey. Rasanya okey Sekali-sekala pakailah sorban, nampak wali sikit. InsyaAllah saya ada anak perempuan, saya akan berpeluang insya-Allah menjadi wali. Doakan saya. Dan doakanlah jadi wali betul juga insya-Allah. Kalau bukan wali yang dikenali, wali mastur pun jadi, kan, lagi selamat. Dalam kriya betul. Bijak tekaan kamu, Saudara Ali Ashraf. Sebab malam ni topik serius sikit, jadi saya tak boleh membiarkan anak-anak saya sabotage majlis pada malam ini. Kamera ke kanan. Dah ada 2 orang cakap dah ni. Tolong kasih saya verdict sikit. Saya rasa okey lah. Saya nampak okey je. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kami, nur daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa cahaya ke dalam kehidupan umat. Mohon pada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallam, para sahabat baginda Rasul sallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sertakan kita dalam mereka-mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanan sikit. Okey, jap. Okey, yang tengok PC kata okey, center. Selalu ada khilaf tentang saya punya letak wajah saya dalam penyampaian. Jadi
Baik, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih bagi siapa yang meluangkan masa untuk bersama-sama pada malam ini. Topik dia biasa-biasa je sebenarnya, tapi tak tahu macam mana boleh jadi panas, kan? Yalah, takkan saya nak letak seluruh hadis tu sebagai tajuk. Jadi saya ambil depan dia sahaja. Dan malam ini insya-Allah kita bincang sama-sama kandungan hadis tersebut, insya-Allah. Saya doakan mereka yang datang nak mengambil manfaat dapat manfaat, insya-Allah. Mereka yang datang untuk mencari kesalahan akan dapat manfaat juga, insya-Allah. Mereka yang datang untuk menjaga keamanan negara juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat, insya-Allah. Saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kelancaran kepada majlis ini, insya-Allah, dan semua dapat manfaat. Baik, saya nak mulakan sikit dengan cerita peribadi, boleh ya? Cerita peribadi, orang nak dengar, orang tak nak dengar cerita-cerita orang lain, orang nak dengar cerita peribadi. Jadi saya cerita sikit sebelum kita masuk ke dalam hadis tersebut. Kena horizontalkan HP lah pula, tercover sikit. Zoom dekat sangat pula, macam-macam. Okey, rasa okey kot ni. Betul Okey, minta maaf saya tak dapat nak fokus lagi tentang posisi kamera. Saya teruskan, insya-Allah. Baik, kita cerita peribadi sikit pada malam ini. Hampir 10 tahun lepas, bahkan sebelum tu, sewaktu saya di Al-Azhar, ya, di Mesir, saya adalah antara orang-orang yang bukan paling lah, yang giat mengadakan dan mengajurkan majlis-majlis maulid. Okey, boleh tengok di YouTube, saya ada beberapa ceramah saya di Masjid Sultan Singapura, di Masjid Besar Singapura, di mana saya menyampaikan ceramah dalam majlis maulid. Dan pada waktu itu saya bukan setakat dijemput, saya juga berada dalam tim-tim penganjur juga, ya, tim-tim penganjur. Dan pada waktu itu ada satu kenyataan yang buat saya marah. Ya, bila kita buat maulid banyak ni, orang pun akan kasi feedback, betul tak? Beberapa aliran-aliran dalam Islam ni dia akan kasi feedback, dan dia akan kata satu kenyataan yang buat kita panas. Saya pun panas pada waktu itu. Saya pun marah juga pada waktu itu. Nak tahu tak apa kenyataan tersebut? Kenyataan tersebut adalah, janganlah kamu melampau-lampau dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan macam tu buat saya marah. Kerana apa? Kerana kita tanya, mana ada kita melampau mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan, saya tahu hadis tu, saya pernah dengar. Itu Nabi SAW tengah bercakap tentang orang Kristian kot. Sebab orang Kristian menuhankan Nabi SAW. Jadi apa hak kamu untuk menuduh kami yang mengadakan majlis maulid, cinta pada Nabi, mengagungkan Nabi SAW, supaya masyarakat mencintai Nabi SAW? Siapa kamu untuk kata bahawa kami melampau-lampau dalam mengagungkan Nabi SAW? Marah tu pada waktu itu. Sebab saya tak nampak di mana, apa masalah dia. Kalau terlebih-lebih sikit mungkin terpuji Nabi SAW dan sebagainya, okey, normal. Tapi bila mereka bawa hadis tersebut, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kamu melampau-lampau memuji aku seperti golongan Kristian melampau-lampau memuji anak Maryam. Innama ana abduh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka panggillah aku, ataupun katakanlah Abdullah wa rasuluh, panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Jadi pada waktu itu pun saya tertanya-tanya, apa masalah diorang ni? Apa masalah golongan yang tak habis-habis kasih hadis ni? Mana ada umat Islam yang memuji Nabi sampai menuhankan Nabi? Mana ada benda ni? Ini dilusi kamu saja.
It is just your own creation. Paranoia kamu sahaja. Mana ada umat Islam jatuh ke dalam tu? Tak ada. Umat Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah reaksi saya pada waktu itu. Jadi saya sangat faham. Apabila saya membubuh tajuk tersebut, saya sangat faham mereka-mereka yang cenderung kepada majlis-majlis maulid, bahkan menganjurkan majlis-majlis maulid, akan sedikit kepanasan ataupun marah. Dan pada saya itu adalah satu teachable moment, ya. Satu situasi di mana kita boleh mengambil peluang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Saya berterus terang di sini. Pada pandangan saya, pendirian saya, sampailah hari ini, bahawa majlis maulid ada manfaatnya untuk umat. Majlis maulid ada manfaatnya untuk umat. Nanti di hujung-hujung penyampaian saya ini, saya akan cerita dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan majlis maulid, apa yang okey, apa yang tidak okey, apa yang bermasalah, apa yang tidak bermasalah, supaya kita dapat sama-sama meluahkan cinta kita kepada Nabi, tetapi dalam keadaan terkawal. Jangan sampai kita nak cinta pada Nabi, akhirnya kita buat Nabi SAW murka kepada kita. Kita tak nak. Saya tahu semua orang tak nak benda tu. Kita nak cinta pada Nabi, dan kita nak dekat akhirat nanti Nabi membalas cinta itu kepada kita, ataupun di dunia lagi. Malaikat sampaikan selawat kita kepada Nabi SAW, dan Nabi doakan kita. Kita tak mahu Nabi bimbang, Nabi berduka cita dengan pelampauan kita. Kita tak mahu dekat akhirat nanti Nabi marah dengan kita. Kita datang dengan harapan, ya Rasulullah, aku telah mencintaimu, aku mencintaimu. Tapi Nabi mungkin kritik kita pada waktu tu. That's what we do not want. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita sama-sama sebagai umat Islam, kita nak luahkan cinta, kita luahkan cinta betul-betul. Jangan sampai ada pelampauan. Saya rasa semua setuju dalam bab ni. Dan hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari. Okey? Dan hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mendengarnya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah khutbah, yang mana Sayyidina Umar mendengarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saya sangat faham kalau anda marah. Tapi kalau betul cinta anda itu lebih besar daripada nafsu anda, cinta anda kepada Nabi itu lebih besar daripada nafsu kita. Nafsu ni dia suka melampau-lampau, betul tak? Kalau betul cinta kita lebih besar, maka saya minta lend your ear for a while, ya, lend your ear. I was once like you. Saya dulu seperti anda juga. Ya, saya sangat giat mengadakan majlis maulid. Saya buat qasidah, saya nyanyi qasidah, saya menyampaikan ceramah-ceramah tentang maulid. Memang musim maulid ni lain, luar biasa kita rasa. Bahkan lebih seronok daripada hari raya. Ya, jujur saya nyatakan benda tu. Waktu dululah musim maulid tu lebih meriah dalam hati saya berbanding hari raya Idul Fitri, berbanding hari raya Idul Adha. Tetapi sekarang ini kalau tak sama, dia sudah berkurangan, kan? Kerana saya nak menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi SAW ingatkan kita ada dua hari bergembira hari raya kita, iaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi kerana cinta saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak dan saya tanamkan rasa bahagia lebih pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nak rasa bahagia dengan musim maulid kerana teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaddal mashkura. Tapi jangan lupa untuk pegang hadis tu. Hadis tu datang daripada Nabi, dia bukan datang daripada Nodros. Okey, dia bukan datang daripada saya. Ulama-ulama pun dah sering mengulang hadis tersebut. Saya pernah tulis satu artikel dalam bahasa Inggeris. Okey, tajuk artikel saya ini adalah Maulid, the perimeter is drawn, dance however you want. Saya ulang lagi sekali. Ini artikel yang saya pernah tulis. Maulid, the perimeter is drawn, dance however you want. Okey, saya kata maulid sempadannya telah digariskan. Maka selagi mana kamu berada dalam sempadan itu, menarilah sesuka hatimu.
Itu bahasa kiasan lah. Saya nak beritahu bahawa sempadannya adalah jangan sampai menuhankan Nabi SAW. Selagi kamu berada dalam sempadan itu, luahkanlah rasa cinta kamu. Dan saya ambil inspirasi daripada Burdah Al-Busiri, ya, di mana dia pun menukil daripada hadis tu, tapi secara tidak langsung, ya. Da' madda'athu an-nasara fi nabiyyihim wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'azami. Dia kata apa? Tinggalkan apa yang orang Kristian itu kata tentang Nabi mereka, kan? Dan nisbahkanlah kepada Nabi SAW apa yang kamu suka daripada kemuliaan, dan berikanlah kepada Nabi SAW apa yang kamu suka daripada pujian. Okey. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min azamin. Ini lebih kurang sama, dia mengulang benda tersebut. Nisbahkanlah apa saja pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan sampai langgar garisan itu. Tapi kalau kita fikirkan balik kenyataan Al-Busiri ini juga, kita nak kena tarik handbrake, kan? Sebab kita tidak berhak untuk memuji secara melampau juga. Kita kena hati-hati, sebab memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pun menegur beberapa orang sahabat yang terover memuji Nabi SAW. Ada sebuah hadis saya kongsikan. Hadis ini terdapat di dalam buku kecil yang dikeluarkan oleh Sidang Kalam baru-baru ini dalam menyanggah tahrifan atau penyelewengan makna surah Al-Ikhlas yang dilakukan oleh beberapa pihak baru-baru ini. Maka dalam muka surat 18 dalam PDF kami ada nukil sebuah hadis. Muka surat 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla." Hadis ini, ya, bila datang satu delegation jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mula memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Puji-pujian mereka ada banyak riwayat. Ada kata mereka panggil anta waliyuna, kamu adalah wali kami, maksudnya pelindung kami. Ada riwayat lain mengatakan anta sayyiduna, kamu ada sayyid kami dan anak kepada sayyid kami, wa ibnu sayyidina, dan kau yang terbaik di kalangan kami, dan sebagainya. Kalau kita lihat pujian-pujian tersebut, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab tu Nabi pun kata qulu biqaulikum, kan? Qulu, nak cakap macam tu cakap. Tapi hati-hati, Nabi kata la yastahwiyannakum asy-syaitan. Jangan sampai syaitan mengambil kesempatan memperdaya kamu, kan? Cuba fikirkan, kenapa Nabi selit benda tu? Kalau tengok kenyataan tu tak salah pun. Memang betul pun Nabi sayyidu waladi Adam, kan? Nabi pernah kata sayyidu waladi Adam bila fakhr, ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Memang Nabi sayyid, memang Nabi sayyid kita, ini tidak ada penafian. Memang Nabi habibuna. Tapi kenapa memang huwa khairuna, kan? Dia adalah terbaik di kalangan manusia. Tetapi kenapa Nabi masukkan? Nabi kata nak cakap-cakap tapi jangan sampai diperdaya oleh syaitan. Sebab manusia ni memang ada kecenderungan untuk melampau. Kalau kita tak kawal, kita boleh jatuh ke dalam peringatan hadis tersebut. Selepas ni saya akan ceritakan, betul ke umat Islam boleh terjatuh, pernah terjatuh, dan memang pun ada yang terjatuh ke dalam lubang menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita lepas ni. Sebab terdapat penafian. Kata, mana ada orang tuhankan Nabi? Kita hanya memuji Nabi. Saya pun kata macam tu dulu. Sampailah saya jumpa beberapa perkara, baru saya faham kenapa Nabi ingatkan kita benda ni. Dan sebab kalau fikir betul, dalam Al-Quran sudah banyak peringatan. Jangan sampai kita ikut jejak langkah golongan Kristian, golongan Yahudi, Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah. Tapi kenapa Nabi tetap ingatkan kita? Kan? Itu petanda tu. Itu petanda bahawa umat Islam juga akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan daripada kajian saya mendapati memang betul umat Islam juga telah jatuh ke dalam lubang
hampir menuhankan ataupun sebahagian memang dah menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sedari. Sebahagian pihak tak suka dengan apa yang saya cakap ni. Mereka akan nafi, kata tak ada. Kan? Jangan tengok saya, kita lihat pada fakta. Kalau betul cinta pada Nabi, nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertahankan dengan fakta. Jangan pertahan dengan emosi. Kan? Jangan pertahankan dengan emosi. Jangan pertahankan guna awak punya apa, bronze, kan? Bronze, BRAWN. Guna kuasa dan sebagainya. Nantilah dulu, kita bincang dulu. Kan? Saya bukan buat dakwaan kosong. Ada kajian yang dah dibuat oleh ulama kita, khususnya berkenaan dengan konsep hakikat Muhammadiyah, konsep Nur Muhammad. Kan? Bila Nabi ingatkan ni, kita kena tanya, betul ke boleh berlaku? Dan memang boleh berlaku, dan memang sudah pun berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Betul, Ibnu Abdul Malik II, fahaman Nur Muhammad bukti melebih-lebih mengagungkan Nabi sehingga menuhankan Nabi terang-terang. Baik. Saya dulu tolak kenyataan seperti ini. Saya in denial, saya tak boleh terima. Tapi kita ni sebagai umat Islam, kita adalah umat hujah tau. Kita adalah umat ilmu. Kita adalah umat yang berfikir. Kita bukan umat yang taksub. Kita bukan umat yang mana ada, guru aku dah ajar macam ni, aku bertahun-tahun buat maulid, aku dah baca kitab maulid banyak, kan? Syekh aku kata okey, syekh aku punya syekh pun kata okey. Siapa? Itu taksub itu. Itu taksub itu. Hati-hati. Penyakit tu berbahaya. Bila ada orang datang buat dakwaan, dia berkeras mengatakan ada hujah, dengarlah dulu. Kenapa takut dengan hujah? Kenapa takut dengan kata-kata? Jangan takut. Dengar dulu. Dengar dulu. Okay? Just be patient and listen. Saya akan kemukakan bukti-bukti yang saya sebenarnya dah jelaskan sebelum ini. Tetapi benda ni perlu pengulangan. Sebab mungkin dia ada susah sikit nak faham. Saya akan sentuh. Mungkin tak banyak sangat lah pada malam ini. Ya. Memang benar umat Islam sudah jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh ke dalamnya golongan Yahudi dan Kristian dalam menuhankan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah berlaku. Dan kami ada fakta, kami ada bukti. Dan dia bukan benda yang terpencil. Dia bukan berlaku, ada ajaran sesat sekian-sekian dekat kampung sekian-sekian. Ada ajaran sesat yang diketuai oleh orang yang tidak dikenali pun, kan? Bukan. Bukan. Dia dibawa oleh orang-orang yang dikenali. Dia diasaskan teori ini oleh orang-orang besar. Oleh orang-orang besar yang diikuti oleh jutaan umat Islam. Saya ulang lagi sekali. Kalau awak tak setuju, jawablah dengan fakta. Saya tak ada masalah. Bincang, kita buat bincang. Awak hentam saya dengan fakta, lagi kuat tau daripada awak hentam saya dengan hinaan, kritikan. Tak ada apa-apa. Kita sapu macam ni je. Kan? Tapi kalau awak bawa hujah lebih kuat daripada saya, itu saya problem. Sama ada saya mengaku salah, ataupun saya lawan balik dengan hujah lebih kuat. Kita umat Islam, we should be gentlemen. Let's talk about this. Bawa hujah. Kita agama hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saya buat satu dakwaan, saya nak bawa hujah. Tolonglah dengar dulu. Dengar dulu. Okey? Jangan sebelum dengar nak tolak. Dan itu ta'assub. Umat Islam tak sepatutnya bersikap seperti itu. Dan kalau anda ada hujah, saya sedia mendengar. Tapi jangan main ad hominem. Jangan main segang peribadi. Jangan main red herring. Bawa isu-isu yang tak ada kena mana. Let's focus on the topic. Dakwaan saya apa? Memang umat Islam sebahagiannya telah masuk ke dalam lubang menuhankan Nabi SAW tanpa mereka sedari. Tanpa mereka sedari. Itu dakwaan saya. Besar dakwaan tu. Kalau saya tak bawa fakta, saya tak bawa hujah, saya akan tanggung jumpa Allah dekat akhirat. Dan saya tahu saya tak gila untuk buat satu dakwaan gila seperti itu tanpa backed up by evidence. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya terus masuk. Apa bukti Ustaz? Umat Islam sudah terjatuh. Bukan semua. Bukan semua. Sebahagian umat Islam sudah terjatuh. Dan mereka tidak terkeluar daripada Islam kerana mereka jahil. Saya bukan nak buat takfir. Saya bukan nak kata orang dah kafir siapa. No. Bagi siapa yang nak memutar belit apa yang saya sampaikan, itu awak bertanggungjawab dengan Allah dekat akhirat. Okey? Kalau awak tak minta maaf dengan saya, awak akan bertanggungjawab dekat akhirat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bukan itu saya katakan. Saya bukan nak mengatakan orang yang percaya kepada hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad ni kafir semua. Tidak, astagfirullahalazim. Saya nak mengingatkan bahawa perkara ini adalah pelampauan, okey, yang Nabi ingatkan itu. Exactly it. La tutruni itulah dia. Nabi kata, jangan melampau dalam memuji aku. Inilah dia konsep hakikat Muhammadiyah, konsep Nur Muhammad. This is the very thing. Okey. Dan termasuk juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Ingat hadis ni, penting sangat. Nabi kata, jangan kamu melampau dalam beragama. Sesungguhnya yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah mereka melampau dalam beragama. Ini peringatan untuk kita semua. Kan? Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jangan benci kata-kata Nabi SAW. Okey? Baik. Ustaz, hakikat Muhammadiyah ni apa benda, Ustaz? Kan? Apa masalah dia? Kan? Okey. Saya berterus terang lah ya. Konsep hakikat Muhammadiyah dia adalah konsep baru yang dipelopori oleh orang-orang seperti Ibn Arabi. Okey. Sebelum tu dah ada serpihan-serpihan dia, tetapi yang menjadikan dia satu teori yang cukup sifat, yang congruent, okey, an umbrella concept adalah Ibn Arabi dan aliran dia. Jadi bila kita bercakap tentang hakikat Muhammadiyah ni, kita kena rujuk kepada mereka. Kita jangan rujuk kepada orang lain, rujuk pada mereka. Apa sebenarnya yang mereka nak sampaikan dengan hakikat Muhammadiyah ni? Jangan tengok Nudros. Tengok apa Ibn Arabi kata. Ibn Arabi kata sendiri, bukan saya buat fitnah. Kalau saya buat fitnah, tolong bawa hujah awak. Kata, Ustaz nak buat fitnah di sini. Okey, bawa. Kalau benar, saya akan tarik balik, saya akan minta maaf. Tetapi saya rujuk terus kepada Ibn Arabi. Apa yang mereka katakan tentang Al-Haqiqah Muhammadiyah ini. Baik. Sebelum saya masuk ke Ibn Arabi, saya nak bawa ta'rif dulu. Seperti yang ditarifkan oleh Al-Syarif Al-Jurjani dalam kitab dia Ta'rifat. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah adalah Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya ulang lagi sekali. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah hiya Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya ulang lagi sekali. Ini bukan kata-kata saya. Ini seperti yang ditarifkan oleh Al-Syarif Al-Jurjani. Okey, dalam kitab dia Ta'rifat. Ta'rif yang sama, tak habis lagi. Wa huwal ismul a'zam. Dan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah itu adalah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Dengar ke tidak dengar? Are you listening? Dengar ke tidak ni? Ini bukan saya cakap. Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Hakikat Muhammadiyah adalah Zat Allah. Zat siapa? Zat Allah. Ma'at ta'ayyun al-awwal. Pada dataran yang kedua. Ni nak kena belajar berkenaan dengan martabat kewujudan. Degrees of existence. Okay? Ataupun the degrees of tajalli of Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta pada Nabi, awak tak boleh diam bila baca statement-statement macam ni. Ini ke Nabi kita? Az-Zat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya tak nak menjelaskan lebih panjang. Saya dah jelaskan sebelum ini dalam video-video saya berkenaan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan sebagainya. Hakikat Muhammadiyah ni Zat Allah. Okey, kena ingat benda ni. Wa huwal ismul a'zam. Dan hakikat Muhammadiyah adalah nama Allah yang paling agung. Baiklah, itu Syarif Jurjani je, Ustaz. Okey, awak tak nak pakai Syarif Jurjani, kita pergi kepada Al-Kashani. Al-Kashani adalah satu nama besar dalam aliran yang meneruskan aliran Ibn Arabi. Macam mana dia ta'rifkan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah? Tengok. Al-Kashani, Abdul Razak Al-Kashani, dalam kitab dia Istilahat As-Sufiyah, dia ta'rifkan hakikat Muhammadiyah ni sebagai apa? Al-Haqiqatul Muhammadiyah hiya Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal falahu al-asma'ul husna kulluha wa huwa al-ismul a'zam. Sama. Okay, hakikat Muhammadiyah adalah Zat Allah
ma'at ta'ayyunil awal, dalam ta'ayyun yang pertama itu. Okey, dia dataran yang pertama dia panggil la ta'ayyun, lepas tu ada ta'ayyun. Falahul asmaul husna, dan baginya, bagi hakikat Muhammadiyah itu al asmaul husna kullaha. Semua asmaul husna adalah untuk al haqiqah al Muhammadiyah. Saya nak tanya, ni Nabi Muhammad ke? Semua asmaul husna adalah untuk hakikat Muhammadiyah. Wa huwal ismul a'zam. Ini Kasyani pun cakap benda sama. Dan dia adalah nama Allah yang paling agung sekali, hakikat Muhammadiyah. Berapa ramai orang yang sebut hakikat Muhammadiyah ni tapi dia niatkan Nabi SAW. Tapi konsep asal yang dibawa oleh golongan sufi falsafi seperti Ibn Arabi, Al-Kasyani dan sebagainya, dia merujuk kepada Allah. Dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada mungkin yang akan kata, ustaz tak faham, konsep hakikat Muhammadiyah ni bukan merujuk kepada Nabi. Dia dipanggil Muhammad tu ada nama saja, bukan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jangan berbohong dengan saya. Okey, jangan berbohong dengan saya. Kita bukan sebarang-sebarang sembrono buat tuduhan seperti itu. Hakikat Muhammadiyah ni berkait dengan diri Nabi SAW. Nanti kita bagi ke Al-Insan Al-Kamil yang dibawa oleh Al-Jili. Ni bagi yang nak faham kenapa Ustaz Nur ni sibuk sangat isu Al-Jili kan? Sebab benda ni besar. Benda ni besar. Kita nak masuk dalam lubang yang sama, Kristian dah masuk. We are going in, ataupun dah masuk pun sebenarnya. Kemudian Al-Kasyani menyambung, Al-Ismul A'zam huwal ismul jami' li jami'il asma'. Isim A'zam itu, nama yang paling agung adalah nama yang merangkum semua nama-nama. Wa qila, dan dikatakan huwallah. Dikatakan bahawa hakikat Muhammadiyah itu Allah. Li'annahu ismu dzatil mawsufati bi jami'is sifat. Kerana dialah zat yang disifatkan dengan semua sifat. Ini bagi pandangan mereka. Bagi pandangan sufi falsafi, semua sifat boleh diberikan kepada Allah. Bahkan sifat-sifat yang hina pun boleh disebabkan kepada Allah. Yes, we have evidence for that. Mereka kata benda ni sifatul muhdathat, kan, perkara-perkara yang mazmum aqlan wa syar'an, sifat-sifat yang hina secara akal dan secara syarak boleh juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay al-musamma bi jami'il asma, dia yang dinamakan dengan semua nama. Apa benda ni? Ni cerita siapa ni? Cerita Allah, cerita Nabi Muhammad, ke cerita benda lain, ke cerita aliran lain yang sudah menyerap masuk ke dalam agama Islam kita. Walihadha itlaquna al-hadra al-ilahiyah ala hadrati zat ma'a jami'i al-asma. Ni kalau saya jelaskan panjang lebar ni, dia menjelaskan apa yang telah dijelaskan tadi. Okey. La ilaha illallah. Begitu juga lah yang ditakrifkan oleh Al-Minawi, okey, dalam At-Ta'arif. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada Ibnu Arabi. Okey, kepada Ibnu Arabi. Sekejap Ini dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, jilid 1 muka surat 184. Qala ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ni dia tengah nak jelaskan, so-called jelaskan ayat dalam surah An-Nur. Fashabbaha nurahu bil misbahi falam yakun aqraba ilayhi qabulan fi dhalika al-haba illa haqiqah Muhammad. Okey. Sekarang ni Ibn Arabi dia kata al-haqiqah al-Muhammadiyah al-musamma bil aql. Dia nak dakwa bahawa hakikat Muhammadiyah ni adalah konsep logos dalam falsafah lain. Dalam Futuhat Makkiyah juga, jilid 1 muka surat 146, dia kata wa kadzalika al-maf'ul al-ibda'i alladhi huwa al-haqiqah al-muhammadiyah 'indana wal aql al-awwal 'inda ghairina. Nampak tak? Dia samakan, dia kata kami panggil benda ni, al-maf'ul al-ibda'i ni adalah hakikat Muhammadiyah. Kami panggil hakikat Muhammadiyah. Kami ni maksud dia ahli sufi falsafah Islam. Wal aql al-awwal 'inda ghairina. Tetapi bagi selain kami, iaitu golongan ahli falsafah agama-agama lain,
Mereka panggil the first intellect, al-aqlul awal. Nah, ini cerita apa ni? Cerita apa al-aqlul awal ni tiba-tiba ada kaitan dengan hakikat Muhammadiyah? Sebab tu ramai orang yang ikut maulid, baca qasidah, dia baca kitab-kitab ini, maulid ni, dia jumpa perkataan hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad. Berapa ramai yang duk tanya syekh dia? Berapa yang tanya, ni apa maksud dia? Mana sandaran ini? Kan, tak kira lah kitab berzanji ke, ba'i ke. Mereka ulama, mereka manusia, mereka boleh silap. Saya bukan nak kata mereka nak sesatkan manusia. Tapi kita bertanggungjawab ke atas akidah kita. Kita baca qasidah, kita baca yang tertulis kat dalam buku-buku ini, kita kena tanya, siapa yang cakap ni? Mana dia dapat benda ni? Betul ke Nabi ajar benda ni? Betul ke Allah Subhanahu Wa Taala ajar benda ni? Kita kan umat Islam. Kita bukan agama lain. Kita umat Islam. Umat Islam ni, agama dia terjaga. Quran dengan sunnah terjaga. Tapi kita tak semesti terjaga. Jadi cara kita nak jaga diri kita, kita kena pastikan apa yang kita dapat tu betul ke daripada Allah, betul ke daripada Nabi SAW. Ni Ibn Arabi terang-terang cakap, ini al-aqlul awal inda ghairina. Dia dah masuk cerita apa ni sebenarnya. Okey. Lepas tu, ni Futuhat Makkiyah juga. Tengok, dengar apa Ibn Arabi kata. Kalau tak nak dengar daripada saya, tak ada masalah. Dengar apa yang Ibn Arabi kata. فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منه على المسمى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya yakin mereka-mereka yang tadi marah dengan saya, kalau dia baca statement ni, dia akan marah dengan Ibn Arabi. Dia tak akan marah dengan saya. Dia akan jadi pelik sekejap. Betul ke ni? Tolong periksa. Tolong periksa. Saya ulang lagi sekali, bagi siapa yang boleh cek dalam bahasa Arab. فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منها على المسمى الله. Sesungguhnya nama-nama Tuhan, nama-nama ketuhanan lebih sesuai, lebih melekat, lebih kena diberikan kepada insan kamil berbanding Allah itu sendiri. Saya ulang lagi sekali. Sifat-sifat, nama-nama ketuhanan, Asmaul Husna semua tu, dia lebih kena, lebih tepat dikenakan kepada al-insan al-kamil, iaitu penjelmaan hakikat Muhammadiyah, berbanding Allah itu sendiri. Maksud dia, nama-nama Allah tu lebih sesuai diberikan kepada hakikat Muhammadiyah, lebih sesuai diberikan kepada insan kamil berbanding yang dipanggil Allah itu sendiri. Ni cerita apa ni, wahai sahabat-sahabat sekalian? Ini ke yang Nabi kita tinggalkan untuk kita? Ini ke mahajjatil bayda yang Nabi tinggalkan untuk umat Islam? Inilah yang Nabi ingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kamu melampau-lampau mengagungkan aku seperti mana golongan Kristian itu melampau-lampau mengagungkan Nabi Isa, anak Maryam. Inilah dia. Kalau ini tak over, saya nak tanya, apa lagi yang over? Ini dah memberikan Nabi sifat-sifat Tuhan. Semua nama Tuhan diberikan kepada Nabi sekarang ni. Paling tidak tanyalah, jumpa guru awak, tanya, mana datang konsep hakikat Muhammadiyah ni? Dan bila anak murid tanya, janganlah marah. Kamu ni, ingat kamu ni Nabi ke? Tak boleh ditegur. Guru-guru, syekh-syekh, maulana-maulana, kamu bukan Nabi. Kamu pengikut Nabi SAW. Jadi bila anak murid tanya, bila ada orang persoalkan, jawablah. Jawab dengan ilmiah. Makin kamu marah, makin kamu emosi, makin kamu kalah. Ini sunnatullah. Nak lawan dengan kekuatan yang lebih besar, iaitu lawan hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul kamu yakin ini datang daripada agama Allah, ini datang daripada Nabi Muhammad SAW, bangkit dan pertahankan. InsyaAllah Allah akan pertahan kamu. Tapi saya yakin ini bukan daripada Allah, ini bukan daripada Nabi SAW. Ini datang daripada falsafah. Ini datang daripada akidah agama-agama lain yang telah cuba diseludup masuk ke dalam akidah umat Islam. Inilah juga akidah logos yang telah merosakkan agama Kristian. Inilah juga akidah logos yang telah masuk ke dalam agama Kristian. Saya dah jelaskan banyak tentang akidah logos. Bahkan ada lagi satu term dipanggil sebagai homoousion. Adalah satu terma yang tak berbeza dengan konsep logos dan konsep hakikat Muhammadiyah ini. Seperti mana Nabi Isa dituhankan oleh golongan Kristian dengan falsafah ini, umat Islam juga telah termasuk dalam perangkap yang sama, sehingga hampir-hampir, kalau tidak pun
hampir-hampir telah menuhankan Nabi SAW. Dan saya yakin ada yang telah sampai menuhankan pun tanpa dia perasan. Tanpa dia perasan. Dia dah sebut benda-benda tu, tapi mungkin dia tidak iktikadkan. Mungkin cara itu Allah selamatkan dia. Tapi jangan main-main. Jangan main-main. Jangan bersembunyi di sebalik cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi, tapi langgar agama Allah, langgar agama Nabi, tanpa segan, tanpa silu dan tanpa adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sampaikan cinta kepada Nabi, tapi Nabi redha tak dengan cinta kita? You can love your pasangan, you can love your wife, you can love your husband, tapi cara awak mencintai isteri awak ke, ayah awak ke, mak awak ke, dia redha ia atau tidak? Kita tahu semua orang ada benda yang dia tak suka. Kita kata kita sayang dia, tapi kita buat benda yang dia tak suka. Sayang ke tu? Cinta ke tu? Dan kita takut Nabi tak redha dengan kita. Tak takut ke? Tak takut ke? Adakah kita ingat semua orang yang cinta Nabi itu, Nabi akan redha dengan dia? Adakah kita asyik nak mengulang hadis al-mar'u ma'aman ahab? Kan? Seseorang itu akan bersama yang dia cintai, akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintai. Ada syarat-syaratnya, sudah tentu. Kalau tak ada syarat, semua orang yang tak solat, tak puasa, tak zakat, dia cinta Nabi saja. Itu cinta ke sebenarnya? Orang yang tak melakukan syariat, orang yang tak ikut akidah Islam yang betul, tak mengamalkan syariat seperti yang mana yang Nabi ajarkan, cinta ke itu sebenarnya? Bolehkah dia dakwa aku cinta Nabi? Ke cinta palsu tu sebenarnya? Jadi kita kena persoalkan diri kita. Kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Dan kita saling tegur-menegur lah. Kan? Ini kehebatan agama Islam. Bila ada orang yang membuat satu perkara yang bermasalah, akan ada orang yang datang menegur. Dan golongan Yahudi rosak sebab tak ada benda ni. Kan? Sebahagian orang buat mungkar, yang lain diam. Yang senyap. Sebab apa? Mungkin takut hilang kerja, mungkin takut orang hina, takut orang kutuk. Tapi mukjizat Islam ni, bila ada saja ajaran aliran yang sesat, insya-Allah akan ada orang yang akan bangkit. Entah daripada mana, entah dari ceruk mana, dia akan datang dan dia akan kekang. Benda ni akan berterusan sampai hari kiamat, insya-Allah. Itu cara Allah selamatkan agama ni. Okey. Tengok. Ini dalam Tanbihat ala Uluwil Haqiqah Al-Muhammadiyah, jilid 1, muka surat 395. Ni tulisan Ibn Arabi juga. I'lam anna martabal insanil kamil alladhi la akmala minhu min al-alam martabatun nafs an-natiqah min al-insan. Wa huwa Sayyiduna Muhammad alladhi huwa al-ghayah al-matlubah min al-alam. Di sini Ibn Arabi jelas-jelas mengatakan bahawa insan kamil itu Nabi Muhammad kita, Sayyiduna Muhammad. Kan? Jadi bagi siapa yang dakwah hakikat Muhammadiyah ni adalah satu konsep yang tak ada kaitan dengan Nabi SAW, tak betul. Ibn Arabi jelas-jelas mengaitkan insan kamil itu Sayyiduna Muhammad. Dan insan kamil ini ada semua nama-nama Allah, ada semua sifat-sifat Allah. Dan dia lebih layak menerima nama-nama Allah itu, nama-nama ketuhanan itu berbanding Allah itu sendiri. Saya tak tahu berapa banyak kali saya nak kena ulang statement ni untuk menggegarkan sesuatu dalam jiwa kita. Untuk buat kita betul-betul bimbang ni. Akidah apa yang aku bawa ni? Akidah apa yang aku pegang ni? Apa hakikat-hakikat Muhammadiyah yang aku jumpa dalam buku-buku ni? Kalau akidah kita tak tergugah bila baca benda-benda macam ni, persoalkanlah keimanan kita balik. Betulkah kita cinta pada Nabi atau kita cinta pada kumpulan kita? Atau kita cinta kepada guru kita? Lebih daripada kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada banyak lagi lah kalau saya nak quote. Dan Al-Jili dalam kitab The Insan Kamil, dia mendakwa bahawa ni saya akan tutup di sini isu hakikat Muhammadiyah ni. Dia mendakwa bahawa insan kamil ni ataupun hakikat Muhammadiyah ni, dia ada pengzahiran dia dalam setiap zaman. Bila ada Nabi, dia zahirkan diri dalam bentuk Nabi-Nabi ni. Semua adalah satu sebenarnya, dia kata. Dia kata satu jiwa. Hakikat Muhammadiyah ni satu jiwa. Maksud Nabi Adam dulu hakikat Muhammadiyah juga. Nabi Nuh, Nabi Idris, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma penjelmaan hakikat Muhammadiyah yang paling tinggi adalah pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Tapi lepas kewafatan Nabi SAW, hakikat Muhammadiyah itu, Al-Haqiqatul Muhammadiyah ya zahirah fi suwaril wujud alaysati zatal ilahiyah. Saudara Muhammad Kamal, tolong bawa nukilan. Saya bawa daripada Ibn Arabi. Saya bawa daripada Al-Jili. Saya bawa daripada Syarif Al-Jurjani. Kamu nak lawan benda tu, kamu kena bawa nukilan daripada nama-nama yang lebih besar daripada nama-nama ini.
Okey, kita jangan main nukil-nukil. Siapa yang cakap benda ni? Adakah ini konsep asal hakikat Muhammadiyah? Kalau ini konsep asal hakikat Muhammadiyah, tolong bawa pada saya. Mana awak dapat benda ni? Saya dah jumpa lubuk dia. Lubuk dia adalah daripada Ibn Arabi. Jadi please bring your citation. Bawa nukilan awak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Al-Jili kata, dia ada penjelmaan dalam setiap zaman. Selepas Nabi wafat, dia akan menjelma dalam kutub. Kutub ni wali-wali kutub. Dan kita berkewajipan untuk mentaati wali kutub seperti mana kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita apa ni? So wali kutub ni nabi ke bukan nabi? Bagi mereka yang berpegang kepada konsep hakikat Muhammadiyah dan dia faham betul-betul, dia kena tahu bahawa konsep kutub ni tak berbeza dengan konsep kenabian. Dan semua power yang ada pada nabi ada juga power kepada kutub. Betul? Mereka sampai tahap mengatakan bahawa penjelmaan hakikat Muhammadiyah, katalah Syekh sekian-sekian. Kita kata contoh, Syekh Nazim Haqqani contoh. Syekh Nazim Haqqani adalah kutub Sultanul Awliya. Maka wajib mentaati dia seperti mana kita mentaati Nabi. Sebab apa? Sebab dia adalah Nabi Muhammad sebenarnya. Zahir dia Nazim Haqqani, tapi batin dia adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya kalau awak nak faham konsep hakikat Muhammadiyah. Orang yang ikut mereka, ramai tak tahu benda ni. Tapi yang atas-atas dia tahu, dia faham. Yang bawah-bawah ni dia tak faham. Tapi kalau awak rujuk kepada konsep asal, that's what it is. That's what it is. Okay, so jangan buat main-main konsep hakikat Muhammadiyah. Jangan buat main-main. Dan diorang tak berhenti dekat situ. Yang bermasalah besarnya adalah mereka kata benda ni berterusan. It will continue on lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka nak memecahkan konsep khatamun nubuwah itu. Bahawa tidak ada penutup kepada Nabi. Lepas Nabi ada kutub dan kutub ni sama makam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini licik sebenarnya. Ini nak merobohkan akidah Islam. Ini salah satu pilar agama kita. Khatamun nabiyyin. Tak ada Nabi selepas Nabi. Mereka dakwa, mereka pun percaya. Okey. Mereka kacau betul Abang Rahmat ni. Kan aku dah lupa. Mereka mendakwa bahawa tak ada Nabi selepas Nabi. Kami pun terima. Tak ada wahyu selepas Nabi SAW. Tapi tengok Fususul Hikam Nabi kasih. Futuhat Makkiyah pun Allah yang tuntun tulis. Ni ada wahyu ke tak ada wahyu selepas Rasulullah ni? La hawla wa la quwata illa billah. Syekh Nazim sesat bukan saya kata. Rujuk fatwa kebangsaan. Okey, berkenaan tarikat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Bukan saya yang kata tapi saya setuju lah. Saya setuju. Okey. Saya rasa cukup lah untuk awak faham bahawa Nabi ingatkan kita tu bukan tak berasas, bukan suka-suka je. Memang berlaku benda tu. Memang berlaku. Jadi tolong ambil perhatian tentang hadis tersebut. Baik, saya cerita maulid sikit lah ya. Mungkin ada yang tak setuju kan. Ikhwan-ikhwan salafi kita mungkin tak setuju. Beginilah yang saya faham. Nabi dengan kita 1400 tahun. Kita kena sentiasa ingatkan umat kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti ingatkan. Sebab kalau tak kita lupa. Hidup dalam sebuah zaman kita dikelilingi oleh gadget dan sebagainya, oleh ialah hiburan, cara hidup moden yang jauh daripada agama. Tapi kalau kita tak ingat pada Nabi, berbahaya. Jadi perlu ada majlis-majlis, program-program yang sentiasa mengingatkan kita pada Nabi. Jadi soalannya, maulid ni macam mana? Kan, mungkin ada yang ingat maulid ni dia akan berlaku pada bulan Rabiul Awal, kan dia mesti ada qasidah, dia mesti ada nyanyi-nyanyi, ada gendang-gendang, dia mesti ada baca dibai ke, berzanji ke, busiri ke. Kan? Tak, bukan itu maksud saya. Okey, bukan itu maksud saya. Majlis maulid yang saya maksudkan adalah apa sahaja majlis yang mengingatkan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya buat ni tengah majlis maulid ni. Ni majlis maulid. Mana-mana majlis yang membaca sirah Nabi SAW, mengingatkan, mengajarkan manusia tentang Nabi SAW. Qasidah sekalipun, kan? Dia berkasidah tentang Nabi SAW. Dia tak ajar sirah, tapi dia kasidah tentang Nabi yang tidak ada kata-kata yang melampau dan sebagainya. Itu juga maulid. Kita duduk dekat rumah, kita ceritakan kepada anak isteri kita tentang Rasulullah. Itu maulid. Kita keluar, kita sedekah
kepada orang miskin dengan niat, ya Allah, ini Nabi yang ajar aku. Nabi yang ajar aku buat baik. Nabi yang ajar aku tauhid. Nabi yang ajar aku tolong orang susah. Nabi yang ajar aku sebarkan kebaikan. Maulid, walaupun anda seorang diri, anda menyambut Nabi SAW, falyafrahu tu mesti ada. Dia rahmat paling besar, rahmatan lil alamin. Mesti ada bergembira, mesti ada bahagia. Tapi bagaimana kita nak buat, itu terpulang masing-masing. Yang penting kita jaga adab. Tolonglah, kita kena jaga. Atas nama cinta jangan sampai kita menghalalkan segala-galanya. Madat jangan, kalau boleh madat jangan cakap, sebab madat ni berkait dengan konsep tajalli, konsep hakikat Muhammadiyah. Okey, ini untuk sesi lain saya akan jelaskan. Baik, sebagai penutup pada penyampaian saya pada malam ini, saya nak cerita sedikit dan cadangan saya kepada majlis-majlis maulid. Okey, ini cadangan saya kepada orang-orang yang nak buat majlis maulid. Saya bukan kata tutup semua, bid'ah masuk neraka. Memang ada majlis maulid yang bid'ah. Okey, tetapi kita tak boleh umumkan semua. Nak panggil apa panggil, nak panggil zikra ke, zikra maulidin nabi ke, nak panggil maulid ke, tafadhal mashkura. Bagi saya, ikhwan salafi kita pun sebenarnya menyambut maulid juga bila mereka baca contoh Sahih Bukhari kan. Bukan dia orang je buat, semua orang buat benda ni kan. Tapi kalau kita nak panggil tu maulid, kita tak salah. Mereka menyambut, maksudnya mereka meraihkan Nabi SAW, memperkenalkan Nabi kepada umat manusia. Kita kena rasa kebahagiaan itu. Tapi kalau mereka tak setuju, tak ada masalah. To me, it's not a big issue. It's not a big issue. Bagi saya, maulid ini, dia lebih macam teknologi. Okay, ada yang kata kan, oh, ikhwan salafi kita ni kata itu bid'ah, ini bid'ah, tapi berdakwah dalam YouTube kan. Walaupun argumen ni agak sengal lah kan, tetapi okey lah, tak apa lah. Kita cuba dengar argumen tersebut. Ikhwan salafi kita akan kata itu teknologi, tak ada masalah, itu wasilah. Okey, itu wasilah. Maka saya punya argumen lebih kurang sama. Saya kata majlis maulid ni pun teknik. It's a teknik. Kalau kita tengok istilah teknologi ni teknik. Dia adalah satu cara awak buat sesuatu jalan untuk awak efisienkan sesuatu. Jadi bagi saya, maulid adalah satu teknologi, satu teknik yang dibuat oleh beberapa orang hasil ijtihad mereka. Tapi of course lah, jangan melampau dan sebagainya. Nanti saya akan ceritakan beberapa guideline yang kita boleh ambil kira. Tapi bagi saya, maulid adalah teknologi. Bila ada keperluan dibuat, kalau tidak ada tak perlu buat. Dan maulid ni kita kena define betul-betul lah. Kalau awak terima definition saya, alhamdulillah. Tapi kalau awak ada definisi awak sendiri, jangan awak sambungkan pula definisi awak dengan definisi saya kan. Saya tengah bercakap tentang A, jangan pula awak mengkritik B, ataupun saya sedang mengiyakan B dalam minda awak. So you need to be very clear what I'm talking about. Okay, baik. Saya musim maulid sekarang ni, nak buat maulid, bismillah. Tetapi yang pertama sekali, jauhkan konsep hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Okey, jauhkan. Tak kira lah guru-guru ke, syekh-syekh ke, yang nak consider apa saya cakap, yang nak tong sampahkan apa saya cakap, itu saya tak boleh nak buat apa. Bagi yang nak consider, let's just listen to this guy. Apa yang dia nak sampaikan? Bagi yang seperti ini, saya mohon tolonglah cek balik kenyataan-kenyataan tentang hakikat Muhammadiyah dalam buku-buku maulid dan sebagainya. Cek balik. Okey? Dan tolonglah, tak payahlah sebut hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad ni semua, tidak payah. At-Talasim fil Kamalat Al-Muhammadiyah, Syekh Muhammad Al-Kattani. Okey, itu pandangan Syekh Muhammad Al-Kattani. Okey, dia bukan antara pengasas teori hakikat Muhammadiyah. Saya setuju memang ada orang yang selepas itu cuba mensunnikan konsep hakikat Muhammadiyah. Okay, saya tak kata semua orang yang pegang pada konsep hakikat Muhammadiyah ni, dia pegang pada pegangan yang sama yang Ibn Arabi pegang. Saya tak kata macam tu. Memang ada usaha selepas tu mensunnikan, dia bersihkan daripada benda-benda macam ni. Tapi apa-apa pun dia bahaya. Awak ambil daripada sumber, lepas tu awak bersihkan. Pada saya tak perlu ambil pun, we don't need it. Dan kita ada cara untuk menjelaskan tentang cinta kita pada Nabi SAW dengan cara yang lebih baik. Jadi itu yang pertama. Jauhi istilah-istilah Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Kalau nak juga pakai Nur Muhammad contoh, tolonglah jelaskan apa maksud awak.
nur maknawi ke Nabi ni, pembawa cahaya hidayah dalam hidup kita, okay, fine, it's no problem. Tapi kalau Nur Muhammad, lepas tu bawa hadis-hadis Nur Muhammad yang jumhur ulama mengatakan ia palsu. Jumhur ni majority. Sedikit saja yang kata dia ni mungkin tak palsu. Mungkin tak palsu, bukan sahih, dia mungkin tak palsu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jauhkan daripada cuba memberikan Nabi sifat-sifat yang melampau-lampau, yang ghulu, yang over. Ni tak, hari ni Nabi dipanggil sebagai suratullah lah, Nabi ciptakan Allah lah, kan? Agak-agak Nabi suka ke kita cakap benda macam ni? Kan? Nabi suka ke kita panggil Nabi dengan nama-nama macam ni? Cuba kita fikirkanlah benda tu. Apa lagi yang mereka panggil macam-macam lah nama. Kalau kita baca ya Allah, ya Rabbi, ini dah over dah. Kemudian tolonglah cek status hadis yang disampaikan dalam ceramah-ceramah, dalam kitab-kitab maulid ini. Cek, periksa hadis maudhu' ke, hadis dhaif ke, kan? Siapa di kalangan mereka yang tak kasih awak tanya, atau dia marah bila ditanya, awak kena tanya diri awak, kenapa dia marah? Adakah kerana dia mendakwa penulis kitab ni sempurna, maksum, Nabi? Atau dia sendiri tak boleh nak salah? Saya dah ajar kamu, jangan tanya-tanya. Jadi awak kena persoalkan orang macam ni. Ya? Kenapa dia tak kasih tanya? Bukankah Islam ni kasih kita tanya soalan? Awak kena tanya dia. Awak jangan tanya saya. Awak tanya dia, kenapa dia tak kasih tanya? Tanyalah, betul ke hadis ni sahih? Kan? Ada hadis yang post oleh satu jabatan agama. Cerita tentang peluh Nabi, daripada peluh Nabi keluar ini, keluar itu. Ini cerita khurafat ini. Dan macam cerita Zeus, cerita Tuhan-Tuhan Yunani. Itu hadis maudhu', hadis palsu. Tetapi tetap disampaikan kepada umat. Jadi kena persoal, kenapa orang macam ni dia berdegil untuk sampaikan hadis ni? Kalau mereka berdegil kata dia sahih, bawa hujah, bawa bukti. Ya, ini tak bawa bukti, tak bawa hujah, duduk mengulang benda tu. Bukankah itu kedegilan? Itu sikap apa sebenarnya? Okay, so tolong cek status hadis-hadis ini. Banyak yang palsu sebenarnya. Banyak yang palsu. Apabila kita buka kitab-kitab maulid ni, ialah sebab mereka dakwa bila cinta ni janganlah rigid sangat. Okay, kita bukan rigid. Hadis dhaif tak ada masalah. Tapi kalau ada dhaif jiddan yang mungkar, dengan lafaz-lafaz yang mungkar, dengan lafaz-lafaz, contoh, ada orang kasih hadis Ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Apa cerita ni? Maksud aku adalah Ahad. Hadis palsu. Lepas tu ana Arab bila ain. Aku adalah Arab tanpa ain. Maksud dia Rob. Aku adalah Rob, aku Tuhan. Ada je orang yang still quote this hadis. So kita pening kepala. Mana? Ini budak kecil pun baca akan persoal, akan tanya, betul ke Nabi cakap benda ni? Betul ke Nabi Ahad? Betul ke Nabi itu adalah Rob? Kan? Dia bukan pencuri Baghdad je, Ustaz Naqiuddin. Ada saya jumpa dalam beberapa kitab ulama. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian, ini cadangan saya. Ceramah-ceramah tu gabungkanlah penyampaian yang indah dan isi yang mantap, yang ilmiah. Kan? Janganlah asyik-asyik melayan perasaan masyarakat, melayan perasaan jemaah. Perasaan penting. Tapi sambil-sambil perasaan tu masukkan ilmu yang mantap. Masukkan disiplin ilmu semampu boleh. Siapa yang boleh gabungkan ni memang barakallahu fikum. Sedaya upaya cuba buat insya-Allah. Ya, saya yakin ada yang mampu buat. Kita ada ramai ulama-ulama, orang-orang cerdik pandai, dan tolonglah ya, gabungkan sekali perasaan yang baik, yang indah dengan ilmu dan manhaj ilmu yang mantap, yang teratur, yang berdisiplin dalam ceramah-ceramah maulid kita. Kemudian tekankan lebih kepada makna berbanding melodi. Okay, berikan penekanan yang lebih kepada makna berbanding melodi. Maksud saya apa? Maksud saya adalah
Qasidah ni dia boleh membangkitkan cinta kita pada Nabi kan. Saya pun suka berqasidah. Kita pun ada aspek agama kita yang melayan perasaan, jamali kan. Aspek-aspek jamal, aspek keindahan dalam agama ada. Jangan nafikan benda ni. Tapi kadang-kadang ni duk menyanyi je. Yang menyanyi pun tak tanya apa yang dia baca tu. Kan, kandungan qasidah tu dia tak tanya tu. Banyak qasidah-qasidah ni terdapat hulu dalamnya. Kan, tapi yang nyanyi tu main nyanyi sedap kan. Syekh aku ajar takkan salah kan. Ni ada dalam kitab ulama takkan salah. Ni masalah dia. This is the problem. Tanya je lah Syekh, boleh tak Syekh syarahkan apa maksud kenyataan ini, apa maksud kalam ini. Barulah kita jadi umat yang ilmiah. Kan, kita kan umat yang berdiri atas paksi budaya ilmu. Kita bukan umat yang dengar-dengar, rasa-rasa, mabuk-mabuk dengan perasaan sahaja. Tak. Akal kita berfungsi, ilmu kita sentiasa berfungsi. Dia tak pernah ada pause sebenarnya. Tapi bila penat, kita berqasidah, berehat-rehat. Okey. Kemudiannya, ini lagi satu. Bila kita nak cerita tentang Nabi, cubalah kita cerita tentang Nabi secara seimbang. Saya perasan the last 10-20 years, bila cerita tentang Nabi ni, penekanan dia lebih kepada cinta dan kasih sayang. Nabi cinta, Nabi lembut, Nabi akhlak, Nabi cinta, Nabi lembut, Nabi akhlak. Betul. Tapi Nabi bukan tu aja. Kan? Sebab tu kemuliaan Nabi SAW adalah dia adalah manusia yang paling seimbang. Khuluqin azim. Khuluqin azim tu apa? Keseimbangan akhlak dia. Ada orang lembut, senyum je. Kan? Bila umat Islam kena hentam, dia senyum juga kan. Pada dia tu akhlak. Kan? Salah. Itu akhlak yang buruk. Ada pula terbalik, dia nak bergaduh je kan. Kan? Tak ada sisi indah, tak ada sisi kelembutan. Kan? Tak pernah nak jenaka, keras je macam tu. Itu pun tak baik juga. That's not good. Kan? Nabi SAW ada sisi keras. Nabi ada sisi kemarahan. Nabi ada sisi menegakkan keadilan. Nabi ada sisi memperjuangkan hak orang-orang yang susah. Nabi ada sisi perjuangan. Jadi kenapa kita asyik cerita berkenaan dengan akhlak, senyum, lembut? Itu penting, seimbangkan. Kalau majlis-majlis maulid kita ni dapat sampaikan secara seimbang, insya-Allah umat kita bukan balik menangis-nangis saja. Bukan menangis, hati lembut. Tak. Hati lembut, nangis. Tapi akal jadi cergas. Jiwa jadi bersemangat. Semangat jadi kental. Nak berjuang dalam kehidupan. Nak menyampaikan Islam kepada manusia. Nak memperjuangkan keadilan. Nak menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Itu yang kita harapkan. Kita tak nak lepas keluar dari majlis maulid, semua jadi solemn kan. Allahu sedih kan. Menangis. Yes, that's important. But we have work to do. Kita ada kerja banyak nak buat sebagai umat Islam. Kita ada tanggungjawab. We need to be strong. We need to be smart. We need to be intelligent. We need to be knowledgeable. But we need to have a merciful heart. Kita kena ada hati yang baik. Hati yang baik, yang suci, yang pengasih. Tapi minda yang tajam. Ilmu yang kuat. Semangat yang wajar. Itulah sebenarnya hakikat Muhammadiyah. Ini bukan hakikat Muhammadiyah yang mereka maksudkan. Dan itu parti Nabi SAW. Dia ajar kita wasata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi seimbanglah cerita tentang Nabi SAW. Dalam majlis maulid juga cerita tentang akidah, bukan sahaja cerita tentang akhlak. Cerita tentang akidah, cerita tentang syariah. Ini penting kita seimbangkan. Al-jalal wal jamal kita seimbangkan. Memang betul ada orang yang dapat seimbangkan. Bagus. Saya tak kata tak ada. Saya kata banyakkan. Banyakkan. Kalau banyakkan bagus, saya yakin saudara Abu Umair pun akan setuju dengan saya. Kan? Lagi ramai lagi bagus yang buat macam tu. Tapi kalau ada baguslah, mungkin saya yang tidak tahu. Tapi ini observation saya. Dan saya orang apa kita kata otai sebenarnya dalam maulid-maulid ni. Okay, jadi saya bukan bercakap daripada rumah ke, daripada buku ke, tidak. Saya bercakap daripada pengalaman. Daripada pengalaman. Kemudian
Lepas tu kalau boleh lah dalam majlis-majlis maulid seperti ini, kita kalau boleh ada gerak kerja kan, cadangan gerak kerja sama. Bukan setakat yalah kita datang nyanyi kasidah, dengar ceramah, okay, good. Tapi apa gerak kerja kita selepas itu? Sebab yang datang majlis maulid ni ramai umat Islam kan, ada yang ada kepakaran tertentu. Jadi buat satu projek. Majlis maulid ni is always best kalau hujung ada projek. Kami mencadangkan satu projek kan. Contohlah projek untuk pakar-pakar air di seluruh Selangor kan, yang tak bekerja dengan jabatan air, saya lupa apa nama dia, untuk duduk bersama, brainstorm dan berikan cadangan-cadangan terbaik untuk selesaikan masalah air dekat Selangor ni. Orang-orang yang mungkin dah pencen kan, orang-orang yang daripada luar negara yang ada kepakaran, duduk bersama atas nama cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak selesaikan masalah air. Ataupun contoh dalam majlis maulid, cerita tentang riba kan, ceritalah tentang sistem kehidupan yang berdasarkan riba hari ini kan, hutang, interest kan, harga rumah naik, harga kereta naik kan. Apa projek yang kita boleh buat? Contoh, memperkenalkan umat kepada sistem muamalat Islam, memperkenalkan kepada konsep emas, contohnya sistem dinar, perkenalkan. We have to do this kind of projects. Contoh, dalam majlis maulid kita cerita tentang gejala LGBT dan lepas tu kita buat satu tim gerak kerja untuk selesaikan, untuk brainstorm atau buat ahli jawatan kuasa. Lepas tu next year dalam majlis maulid yang sama, bentangkan report kan. Baru, sebab people need projects, people need a cause that they can fight for. Ini cadangan saya, okay? Kalau tak suka tak ada masalah, okay? Bukan wajib pun nak buat. Kemudian ini jauhkan pembaziran lah. Ini saya sesemuakan tahu, pembaziran bila kita buat majlis maulid. Kalau boleh wang daripada derma orang dan sebagainya kita berikan kepada orang yang paling memerlukan. Jangan kita spend kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Ini lagi satu, tolong bila buat majlis dalam masjid, majlis maulid dalam masjid, janganlah kita duduk bergendang dalam masjid. Saya dulu buat benda ni dan saya bersalah, atubu ilallah, astaghfirullahalazim, atubu ilallah. Janganlah kita bergendang kat dalam masjid. Saya juga pernah solat dalam sebuah masjid, ada majlis maulid yang bergendang kat dalam tu, saya terganggu dalam solat saya. Okay, jangan mencadang je ustaz buat saya join. InsyaAllah doakan saya diberikan jalan. Okay, saya punya jalan ni banyak tersekat-sekat. Okay, jadi kalau diberikan jalan, insyaAllah saya akan usahakan sesuatu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita bergendang-gendang kat dalam masjid lah, tolonglah kan. Saya pernah solat dekat dalam masjid, memang terganggu betul lah. Lepas tu saya memang istighfar lah, astagfirullah, aku pernah buat benda ni, memang ganggu solat orang, memang ganggu solat orang. Okay, kita tak boleh nak kata kepada orang lain, solatlah waktu lain, kenapa nak solat time orang tengah buat maulid? Tak boleh, sebab masjid bukan dibuat untuk buat majlis maulid, masjid untuk solat. Jadi sepatutnya bila ada orang tengah solat, semua kasidah kena berhenti. Semua kasidah kena berhenti. Betul, isu atheism pun harus dibincangkan dalam majlis maulid sebenarnya. Isu atheism pun kena dibincangkan dalam majlis maulid. Termasuklah juga isu konspirasi teori sekarang ni, isu COVID dan sebagainya, perlu dibincangkan secara ilmiah. Okay. Kemudian nak sambut maulid tu janganlah kita khaskan pada waktu tertentu kan. Kalau boleh kita perkenalkan Nabi sekerap yang mungkin. Sekerap yang mungkin kita perkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tu je kot ya. Penyampaian saya pada malam ini tak panjang sangat. Tapi sebelum saya meninggalkan anda, saya nak hadiahkan sebuah lagu. Boleh ke? Dan mungkin ialah yang benci sangat pada saya ni kurang sikit kebencian dia kan. Tak hilang pun tak apalah, yang penting kurang sikit kan. Ala hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, bergendang dalam masjid memang bid'ah, saya setuju. Saya sampaikan lagu ini, lepas tu kita bersurai. Okey, insya-Allah. Tak tahu boleh tarik ke tak ni. Kasihnya Nabi
membawa ke syurga. Kasih selainnya ada bahayanya. Ya Rasulullah, di sini umatmu mengharap merayu menjadi ikhwanmu. Tanpa sunnahmu tiadalah hidup, tiadalah erti, tiadakan bahagia. Kau berkorban nyawa, rela tersiksa, ikhlas dan rela, tanda kasihnya. Kasihnya Nabi tiada taranya. Ayuhlah umatnya berkorban semua. Biarpun jiwa tersiksa di dunia, ikhlas dan rela kan bahagia di sana. Kau berkorban nyawa, rela tersiksa, ikhlas dan rela, tanda kasihnya. Kasihnya Nabi sanggupkah berpisah demi kasih umatnya, berkorban raga. Ya Rasulullah, di sini umatmu mengharap merayu menjadi ikhwanmu. Tanpa sunnahmu tiadalah hidup, tiadalah erti, tiadakan bahagia. Biarpun jiwa tersiksa di dunia, ikhlas dan rela kan bahagia di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang tersilap langkah
Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kembalikan dia kepada jalan yang benar. Kalau saya tersilap langkah, kalau saya tersilap jalan, tersesat jalan, doakan saya. Saya doakan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.